Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah sanuwasil rasatana fi babil akhlaq fi darsi tsani adabul muasyarah az-zawjiyah fi safha 176. Baik, ada fi akhir dars insyaallah sanazkur nastati an nazkur mafhum al-muasyarah az-zawjiyah ثم نستطيع أن نذكر الدليل النقلي عن آداب المعاشرة الزوجية وبعدين نستطيع أن يبين آداب الزوج مع زوجته وعكسه. طيب ننظر إلى مفهوم المعاشرة الزوجية. المعاشرة الزوجية هي علاقة قائمة على المحبة والصدق والأمانة. المعاشرة الزوجية هي علاقة قائمة على المحبة والصدق والأمانة. Al-muasyarah az-zawjiyah, pergaulan suami isteri, iaitu alaqah, hubungan, qaimatun yang terdiri alal mahabbah, di atas mahabbah, kasih sayang, wasilki, dan kebenaran, maksudnya kejujuran, wal amanah, dan amanah. Fa inna hayatal usra al-muslimah taqumu ala al-hubbi wal mawaddah wal rahmah wat tashawur wal khawfu minallahi minal khiyanati zawjiyyah aw at-tahawun fil huquqil usariyah. Fa innal hayatul usratil muslimah, maka sesungguhnya kehidupan keluarga muslim. Kenapa muslimah? Sebab dia usrah tamarbuta, kan? Usrah muslimah, keluarga muslim, taqumu alal hubbi, terdiri di atas kasih sayang, mawaddah, kasih sayang juga, warahmah, dan kerahmatan, wattasyawur, dan saling bermesyuarat, saling berbincang, keluarga yang ada syura, wal khawfu minallahi minal khiyanati zawjiyah, dan ada rasa takut kepada Allah daripada melakukan khianat, kecurangan di antara suami isteri, awit tahawun fil huquqil usariyah. Tahawun ni memandang enteng, tidak indah kepada hak-hak keluarga. Okey. Jadi kita faham daripada maksud pergaulan suami isteri ni, adab-adabnya ialah mestilah dia di dalamnya ada kasih sayang, kerahmatan, ada perbincangan, jujur, tidak melakukan khianat di antara suami atau isteri, dan mengambil berat terhadap hak-hak keluarga. Okey. Di sini ada sikit tazkirah, kullu insan ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Setiap manusia itu adalah pemimpin dan bertanggungjawab di atas apa yang dipimpin. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kamu bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpin. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, pemimpin itu imam itu adalah ketua dan bertanggungjawab di atas, imam itu adalah pemimpin dan bertanggungjawab di atas apa yang dipimpinnya. Warajulu ra'in fi ahlihi, dan seorang lelaki itu adalah pemimpin pada keluarganya, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia bertanggungjawab di atas apa yang dipimpinnya, ini ahli keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, dan perempuan itu adalah pemimpin dalam rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan bertanggungjawab di atas apa yang dipimpin, maksudnya anak-anaknya. Okey. Jadi semua faham, kan? Maksudnya di antara tanggungjawab suami isteri itu ialah menjaga hak-hak sebagai pemimpin, itu menjaga hak-hak orang yang dipimpinnya. Okay, kita lihat kepada ayat nanzur ila dalilun naqli an adabil muasyarah az-zawjiyah. Okay, kalau kita cakap tentang adab pergaulan di antara suami isteri, apa dalilnya? Okey, di sini kita boleh tengok pada ayat surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 19. Innal muasyarah zawjiyah allati aradaha Allah Ta'ala hiya ma dzakaraha fi kitabihil azim. Okey. Sungguhnya pergaulan suami isteri yang dikehendaki oleh Allah itu disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam kitabnya yang agung. Itu apa?
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum an tarithun nisaa karaha. Tidak halal bagi kamu untuk mewarisi perempuan secara paksa. Wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ay ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Wala ta'duluhunna dan janganlah kamu menyusahkan mereka, litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna, kerana hendak mengambil kembali sebahagian daripada apa yang telah kamu berikan kepadanya. Illa apa? Kecuali ayati nabi fahishatin mubayyinah, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, maksudnya nusyus lah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika kamu tidak menyukai mereka, yakni maka bersabarlah, kerana boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Okey, bila kita dah berumah tangga nanti, maksudnya ada hak-hak yang kita kena jaga. Di antaranya dalil di sini adalah yang berkaitan dengan muasyarah zaujiyah, ialah kita boleh tengok syahid ayatnya ialah pada wala ta'duluhunna litazhabu bi ba'di ma ataitumuhunna, ataupun dan yang paling tepat adalah wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah kamu dengan mereka dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Okey, kat sini maksudnya ni adalah adab tentang muasyarah zaujiyah. Okey, sekarang kita lihat pada adabu zawj ma'a zaujatihi wa aksuhu, adab suami bersama isterinya, wa aksuhu, dan sebaliknya. Okey, kita lihat dan sebaliknya, maksudnya isteri dan juga ada isteri kepada suaminya. Pertama kita lihat pada adabu zawj ma'a zaujatihi. Awalan ayyu'ashiruha bil ma'ruf fayutaimuha idza ta'ama wa yaksuha idza kitasa wa yu'addibuha idza khafa nushuzaha. Okey, pertama ini adalah hendaklah bergaul dengannya dengan ma'ruf, dengan baik. Fayutaimuha, dan memberi makannya, idza ta'ama, apabila dia makan, maksudnya apabila suami itu makan, dia bagi makan juga kepada isteri. Wa yaksuha idza kitasa, dan dia bagi pakaian apa yang dipakai. Wa yu'addibuha idza khafa nushuzaha, dan mendidiknya, mengajarkannya adab apabila kalau kamu takut kepada berlaku nusyus, isi berlaku nusyus, masa kita kena ajarkan dia adab. Itu pentingnya suami sebelum kahwin mesti kena lengkap lah ilmunya, macam mana nak mendidik isteri, anak. Okey, maksudnya kalau bagi makan, kalau kamu makan nasi biryani, isteri pun makan nasi biryani. Jangan suami je makan nasi biryani tapi isteri makan beras biasa. Okey, wa thaniyan ayyulzimuha bi ta'alimil Islam wa adabihi. Okey, hendaklah dia melazimi pengajaran pembelajaran Islam, wa adabihi, dan juga adab-adabnya. Wa ay ya'khudha bidzalika ahdan, maksudnya hendaklah dia mewajibkan, membiasakan isterinya dengan ilmu Islam dan adab-adab. Okay. Wa ay ya'khudha bidzalika ahdan, dan menjadikan isterinya itu dengan apa yang dipelajari ni, maksudnya membentuklah isterinya bila dia ajarkan agama dan dia nak isterinya jadi macam ni. Okay, bila contoh suami dapat isteri yang tidak menutup aurat, boleh, tak apa, boleh didik dia, ajarkan dia Islam, ajar dia cara lembut kenapa kena tutup aurat. Kalau sayangkan suami, kena tutup aurat, sebabnya bila kita tak didik isteri kita, kita juga yang akan tanggung dosa ni nanti. Fayamna'uha an tasfira aw tatabarraja wa yahulu bainaha wa bainal ikhtilat bighairi maharimuha minar rijal. Dan fayamna'uha an tasfara, dan melarangnya daripada bermusafir, aw tatabarraja, ataupun bertabarruj, berhias, wa yahulu bainaha, dan sekitarnya tu, wa bainal ikhtilat bighairi maharimuha, dan yang mana dia akan bergaul, maksudnya melarangnya dia, maksudnya
Macam ni. Kita tak benarkan dia bermusafir sekiranya pemusafiran dia tu terdedah kepada ikhtilat. Kan? Contoh bermusafir seorang perempuan, yang lain semua lelaki. Macam mana caranya? Boleh ke? Ataupun bekerja, pergi ke tempat-tempat bekerja, pergi tempat-tempat awam yang ramai lelaki. Okey. Boleh ke? Kat sini persoalannya boleh ke? Okey, hukum bekerja bagi isteri tidaklah wajib. Yang wajib bekerja adalah suami untuk mencari nafkah. Okey, mungkin isteri, kalau sekiranya dibenarkan isteri itu bekerja, ada sebabnya. Maksudnya mungkin pendapatan yang diterima oleh suami tu tak dapat menampung kehidupan. Jadi isteri membantu. Tapi angka baiknya kalau isteri boleh duduk kat rumah, buat kerja dari rumah lah. Kan, tak perlu keluar. Okay, melainkan tapi tak dinafikan masa sekarang kita perlukan pendidik, guru. Lepas tu orang yang berdakwah, nak berdakwah dengan orang-orang yang perempuan, takkan lelaki. Kalau nak pergi rumah makcik-makcik, orangnya berkemban. Mestilah perempuan kan. Mesti kat situ ada keperluan yang khas. Tapi bila seorang isteri itu dibenarkan oleh suaminya untuk bekerja, kenalah dia jaga batas-batas pergaulan, pemakaian dia, tidak berhias menyebabkan orang ghairah, tidak berhias lebih daripada apa yang dia berhias untuk suaminya. Maksudnya kena jaga pergaulan. Kadang-kadang bila kita bekerja, kita terlibat dengan suatu kerja yang kat sana semuanya lelaki. Jadi macam mana nak jaga batas-batas pergaulan tu supaya tidak berlaku ikhtilat, percampuran, pergaulan bebas. Yang ketiga, ayya'dila bainaha wa baina darrataha. Hendaklah adil di antaranya dan di antara madunya. Sekiranya laha darrah, sekiranya dia ada madu. Ya'dilu bainahuma, hendaklah adil di antara keduanya, fi ta'am wa syarab wal libas wasakan wal mabit fil firash. Adil pada makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat tinggalnya dan juga bermalam, untuk bermalam dengan isterinya. Okey. Tapi kat sini ada persoalan. Nak kena bagi rumah banglo ke semua kalau isteri pertama anaknya 2, isteri kedua anaknya 8, isteri ketiga anaknya 4. Nak bagi semua banglo ke? Atau mengikut kepada keperluan? Sepatutnya ikut keperluan lah. Tapi kalau mampu memang nak bagi banglo semua, rezeki lah masing-masing kan. Okey. Warabi'an alla yafshi sirraha wa alla yadhkuru aiban fiha. Hendaklah tidak mendedahkan, menceritakan rahsia isteri. Wa alla yazkuru aiban, dan tidak menyebut tentang aib yang ada pada isteri. Maksudnya apa yang ada pada isteri, kekurangan, aib dia, cacat celanya, semua hendaklah suami jaga dan elak daripada menceritakan, walaupun pada emak, ibu mertua, ibu kita, maksudnya ibu suami tu kan, adik-beradik suami, iparnya ke, kan, tak boleh. Okey, seterusnya adabu zauja ma'a zaujuha. Kita lihat pula adab Nahnu nanzur ila adabu zauja ma'a zauja. Apa pula adab isteri kepada suaminya? Pertama, ta'atu fi ghairi maksiyah, mentaatinya pada perkara yang bukan maksiat. An Ali radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ta'ata fi ma'siyatin innama ta'atu fil ma'ruf, rawahul Bukhari. Yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada ketaatan pada perkara maksiat, sesungguhnya ketaatan itu pada perkara yang ma'ruf. Okay, jadi ni isteri kena jaga. Selagi mana kita kahwin dengan siapa pun lelakinya, sama sekufu ke tidak sekufu ke, selagi suami tidak menyuruh kita membuat maksiat,
maka kita wajib taat kepadanya. Tak kisah kita belajar sampai PhD, suami kita ala diploma sahaja ataupun SPM pun tak lepas. Maksudnya kita kena taat dia. Kita taat kepada dia kerana syurga di bawah tapak kaki suami. Ya. Okey. Wathaniyan siyanatu irdu zawj wal muhafaza ala syarfihi. Memelihara, menjaga arat zawj, harta. Aib dia, maruah dia. Wal muhafaza ala syarfihi, dan menjaga kemuliaannya. Wa ri'ayati malihi, dan menjaga hartanya. Wa waladihi, dan anak-anaknya. Wa sa'iru syu'unu manzilah, dan semua urusan rumah. Biqauli ta'ala fasalihatu, maka orang-orang yang solihah, perempuan yang solihah itu adalah orang yang qanitatun, dia beribadah. Hafizatun, qanitatun, dia patuh pada suami. Hafizatun lil ghaib, dan dia menjaga lil ghaib, ketika suaminya tiada. Menjaga harta lah, menjaga segala perkara yang ada, hak-hak suami dia, aib suami, harta suami, rumah suami dia jaga. Bima hafizallah, begitu juga Allah menjaga. Okey. Wasalisan nuzumu baiti zawjiha, sentiasa berada di rumah suaminya. Fala takhruj minhu, dan tidak keluar daripadanya. Illa biiznihi wa ridahu, kecuali dengan izinnya dan ridanya. Biqauli ta'ala, maksudnya hendaklah kita sebagai isteri duduk di rumah. Tak perlulah nak keluar pergi jalan-jalan. Bosan duduk rumah nak pergi shopping. Bosan duduk rumah nak pergi window shopping, pergi jalan-jalan. Hendaklah kita melazimi duduk di rumah sahaja. Itu adalah lebih baik dan lebih menjaga maruah. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Duduklah di rumah-rumahmu dan janganlah kamu berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Warabian alla ta'dina al-mar'a fi baiti zawjiha li ahadin illa bi'izni. Hendaklah tidak memberi izin perempuan itu pada rumah suaminya kepada sesiapa pun kecuali dengan izinnya. Okey. Warabian Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'dhanil mar'a fi baiti zawjiha, tidak mengizinkan perempuan pada rumah suaminya wa huwa syahidun illa bi'izni. Wahuwa syahidun, dan sedangkan suaminya menyaksikan, illa biizni, kecuali dengan izinnya. Rawahu Ibnu Habban. Maksudnya kat sini adalah menunjukkan isteri tidak boleh memberi sesiapa pun masuk rumah suaminya masa suaminya ada, apatah lagi ketika suaminya tiada. Maksudnya kena minta izin dulu. Boleh tak kalau contoh ada orang datang bagi salam apa ya, jual kuih, jemput masuk, boleh ke? Kena tanya suami. Ada orang jual kuih kat luar tu, ada orang datang, kan? Walaupun kepada mak ayah, memang kena minta izin suami. Tapi sebagai anak, suami, isteri, kita kena sedar bahawa semua harta kita adalah harta mak ayah kita. Tidak ada istilah pinjam, tidak ada istilah tumpang. Maksudnya mak ayah kita nak datang bila-bila, tidak ada halangan bagi dia. Mak ayah kita nak makan banyak macam mana pun kat rumah kita, tidak ada halangan bagi, kerana apa yang ada pada kita adalah hak mereka juga. Okay, jadi janganlah sampai mak ayah nak datang pun kena minta izin suami. Suami tak bagi mak ayah datang, tak boleh. Okay. Seterusnya, okay, sampai situ saja. Wallahu a'lam. Okay, kita boleh semaklah, buat ulang kaji. Ajib anil as'ilah atiyah. Al-awwal, ma mafhum al-mu'asyarah zawjiyah? Cuba jawab. Alaqatun qa'imatun alal mahabbah wa sidqi wal amanah. Okay, hadi dalil an-naqli an adabil mu'asyarah zawjiyah. Apa dia dalil ni?
Okay. Ya ayyuhallazina amanu. La yahilu lakum an tarithu nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa ay yatina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karitumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Okey, kemudian bayin adab zawj ma'a zaujatihi. Apa adab zawj ma'a zaujatihi? Ada 4 tadi. Okey, kemudian waddi adab zaujah ma'a zaujah, begitu juga jelaskan adab zaujah dengan suaminya ma'a zaujiha. Wa akhiran nakish anil athar fi hifzi adab mu'asyarah zaujiyah. Bincangkan apakah kesan bila masyarakat kita ni menjaga adab mu'asyarah zaujiyah. Apa kesan dia? Okey. Okey, kemudian bincangkan apakah hak-hak yang berkongsi di antara suami dan isteri. Thumma aktubaha fil waraqah mulawwana. Okey, kat sini awak boleh buat slide lah. Buat slide. Tolong jawab guna slide lah. Boleh. Jawab ma mafhum mu'asyarah zaujiyah, hati dalil anak itu semua awak letakkan dalam slide. Masing-masing jawab. Okey, wallahu a'lam.